Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam mahabbah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar yang sudi bersama kita untuk rujuk kepada bacaan kitab Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam dan seterusnya dengan bacaan Al-Mulk yang berusaha Puan Rosni Abdi Mansur bersama dengan tim Kemenur Iman yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu, muslimin, muslimat yang sudi untuk berada di Google Meet Kemenur Iman bersama-sama mengimarahkan kuliah isyak kita bersama dengan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi Muhammad Anwar. Mudah-mudahan kita dikurniakan rahmat dan diberi kefahaman dan limpahan ilmu kita pada malam ini, insya-Allah. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan ahli keluarga baginda. Bagi memberkati kuliah isyak kita, mari sama-sama kita membaca kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi Muhammad Anwar. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن شاء الله. Cikgu Orang dah tak buka mic ke? Baik. Kenapa senyap? Mic buka. Oh, mungkin line saya dah salah. Okey. Jadi dengar ke Ustaz? Dengar. Tadi mungkin ada sedikit slack. Jadi mudah-mudahan dengan bacaan umul kitab tadi kita mendapat limpahan rahmat keberkatan dan dipayungi oleh para malaikat bersama kita di Taman Ilmu pada malam ini. Tanpa melengahkan masa majlis dengan segala bangga dan sukacita mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi Muhammad Anwar untuk menyampaikan syarah dengan kitab Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam dan seterusnya bacaan Al-Mulk sebagai penutup kuliah isyak kita. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, ya Allah yang boleh membolak-balik hati kami, tsabbit qulubana ala dinik. Kau tetapkan hati kami pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub. Ya Allah, kaulah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik. Kau ubahlah hati kami daripada hati yang penuh dengan kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina. Ya Allah, bukakan ke atas kami hikmataka, hikmah kebijaksanaan kepada kami, wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami, wahai Allah, min khazain
dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah dengan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Kan? Moga-moga menjadi orang yang beriman. InsyaAllah. Dan Kak Normawati, Makti, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surana Zulina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Suaya Mak Zahgi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah Mak Dom, Mak Dom, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Wan. Okey. Kak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Asma Abdul Majid. InsyaAllah. Kak InsyaAllah Adik Irma. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Sarina Hussein. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Jadi hari ini Madang masuk dalam bab yang ke-27. Itu fokus kita iaitu kewajiban menjadikan musuh kita atau menjadikan syaitan sebagai musuh utama. Menjadikan syaitan sebagai musuh utama. Ingat musuh kita yang utama dalam hidup kita ni adalah syaitan. Syaitan. Okey. Pertama sekali, dikata walaupun senjata syaitan adalah bahaya. Kita tahu syaitan ni kita tak nampak. Kan? Dia ni bahaya dan dapat mempengaruhi pengikutnya. Kan sebelum ni kan dia punya suara dia dapat mempengaruhi. Adakah dia sehebat itu? Yang boleh mempengaruhi semua orang. Tetapi ia tetap ada juga kelemahan. Kan? Dan juga tetap juga gagal untuk mempengaruhi atau memujuk rayu hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi hari ini kita nak tahulah macam mana kelemahan-kelemahan iblis yang kita boleh dapat tahu. Kelemahan dia. Tipu daya syaitan yang hebat dan kuat ini menjadi lemah apabila berhadapan dengan orang mukmin. Mukmin yang macam mana? Iaitu ini jelas disebut dalam Al-Quran seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 76. Okey, surah An-Nisa ayat 76. Alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yuqatiluna fi sabilillah, yang berperang dan yang berjihad pada jalan Allah. Walladzina kafaru, dan pula orang-orang yang kafir, yuqatiluna fi sabilillah, fi sabilit taghut, dan orang-orang yang kafir pula berperang pada jalan yang taghut. Jadi kalau dia bertemu dan dia berperang, kita dalam satu perperangan, maka bila mana orang beriman kalau berperang dengan orang kafir, maka kita akan nampak bahawa orang yang beriman dia berperang kerana Allah dan orang yang kafir berperang dengan taghut. Jadi sejarah demi sejarah belum pernah berlaku orang kafir memperjuangkan Islam. Ini belum pernah. Ini kena faham tu. Belum pernah berlaku dalam sejarah Nabi dan sejarah Nabi-Nabi yang terdahulu, mereka memperjuangkan Islam sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Memang belum pernah. Jadi kita kena tahu, belajar dari segi pengalaman-pengalaman itu, maka janganlah kita mengharapkan orang-orang yang kufar untuk membantu agama Allah. Membantu agama Allah. Dan kemudian, faqatilu awliya'id syaitan. Maka mereka berperang yang diwalikan, iaitu sebagai pengikut-pengikut syaitan. Kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Allah bagi tahu, tipu daya syaitan itu sebenarnya lemah. Dia tak kuat mana pun. Kita je nampak, syaitan ni hebatnya. Padahal dia lemah. Padahal dia lemah sangat. Dia tidak kuat. Dia tidak kuat. Syaitan ni sebenarnya dia tidak kuat. Seperti apa yang kita bayangkan. Seperti apa yang kita bayangkan, sebenarnya syaitan ini tidaklah terlalu kuat. Kalau kita nampak kan syaitan ni hebat, boleh menjelma lah, boleh itu, boleh ini. Tapi sebenarnya Allah bagi tahu, sebenarnya syaitan ni banyak sangat kelemahan. Sebab itulah manusia yang diciptakan sebagai khalifah,
bukannya jin. Bukannya jin. Okey. Jadinya dibaca lagi, penguasaan syaitan yang sangat besar itu sesungguhnya hanyalah ke atas tentera, kumpulan dan pengikutnya sahaja. Dan penguasaan ini tidak akan memberi kesan kepada hamba Allah yang soleh. Selain itu, ia juga tidak akan memberi kesan kepada orang yang senantiasa meminta perlindungan Allah daripada syaitan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 99 hingga 100. Saya baca dulu. Innahu laysa lahu sultan 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maksudnya, sesungguhnya ini surah An-Nahl ayat 99 dan 100. Sesungguhnya syaitan itu tidak boleh mempengaruhi, sedikit pun tidak boleh, terhadap orang yang beriman kepada Allah dan berserah bulat. Maksud bertawakal pada Allah, kepada Tuhan mereka. Sesungguhnya, pengaruh syaitan itu hanyalah terhadap orang yang menjadikan ia pemimpin mereka dan orang yang dengan hasutan, sebab hasutannya melakukan syirik kepada Allah. Dia menjadi pengikut. Menjadi pengikut. Okey. Di sini, kita akan nampak yang boleh mengikut syaitan ini hanyalah pengikut. Pertama sekali, kita menceritakan sedikit batasan syaitan. Apakah batasan dan kelemahan syaitan dulu? Pertama, nanti kita, sebab tu dalam Quran sebut, janganlah kamu mengikut jalan-jalan syaitan. Siapa yang selalu ikut jalan syaitan ni, maka dia akan dapat dipengaruhi syaitan. Okey, tapi sebelum kita tengok apakah perkara-perkara yang perlu kita elakkan daripada dipengaruhi oleh syaitan ini, kita masuk dulu dalam bab iaitu kelemahan dan batasan kemampuan jin. Kita tengok dulu, syaitan dari kalangan jin. Jadi kita nak tahulah kelemahan apa dalam kalangan jin ni. Kita nampak kelebihan dia, kita tak nampak. Dia boleh menjelma, boleh menghasut, boleh masuk dalam kita punya badan kita ni, ulat-ulat, darah-darah kita ni. Nampak hebat kan? Jadi tengok kelemahan dia. Ada beberapa kelemahan. Yang pertama sekali, kelemahan yang ada dalam jin ini disebut di dalam Al-Quran dan hadis, dia ada 6 kekurangan. Ada 6 batas kekurangan yang dia tak mampu buat. Jadi kita tahu benda ni. Bila kita tahu, kita akan nampak 6 batasan jin yang tidak mampu mereka lakukan. Yang pertama, pertama sekali, jin tidak mengetahui perkara yang gaib. Walaupun jin ini adalah makhluk gaib, tapi dia sebenarnya dia tak tahu benda gaib. Kenapa? Falamma dalam Al-Quran dia kata falamma qadayna, ketika mana menceritakan Nabi Allah Sulaiman dalam surah Saba ayat 14, falamma dia kata falamma qadayna alaihi al-maut, selepas kami tetapkan berlakunya kewafatan iaitu kematian Nabi Allah Sulaiman, ما دلهم على موته إلا دابة الأرض, melainkan dikata kami tetapkan berlakunya kematian Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kematiannya dan menunjukkan kematian kepada mereka iaitu syaitan-syaitan ni, jin-jin ini berkenaan kematiannya. Tak ada benda yang boleh menunjukkan dia mati, melainkan anai-anai. Dia kata yang melainkan anai-anai Dabbatul Ard ta'kulu min sa'atah, yang telah memakan tongkat Nabi Allah Sulaiman. Dia makan, dia duduk tu sampailah anak-anak makan tongkat Nabi Allah Sulaiman. Dan kemudian falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil adabil muhin. Dan apabila ia tumbang, maksudnya anak-anak dah makan tongkat tu pun jatuh. Ternyata dikata kepada golongan jin itu, dia baru tahu bahawa Nabi Sulaiman dah lama meninggal. Sekiranya mereka mengetahui perkara tentang gaib. Maksudnya Allah pun bagi tahu sekiranya allau kanu ya'lamuna al-ghaib, wahai hamba Allah, sekiranya jin ini tahu perkara-perkara gaib, sehingga dia tahu nampak malaikat Israel, dia boleh nampak malaikat Mikail, contohlah. Dia nampak kematian itu, benda gaib dia tahu, ma labisu fil adabil muhin, nescaya mereka tidak tinggal sedemikian lamanya dalam azab kerja yang berat dan hina. Dia kerja untuk Nabi Sulaiman. Bekerja, yang diingatkan tadi Nabi Sulaiman hidup lagi.
Padahal Nabi Sulaiman telah pun wafat lama dah. Sehinggalah mereka dimakan anak-anai, tombangnya tongkat tersebut, baru dia perasan Nabi Sulaiman dah meninggal. Okey. Sadaqallahul azim. Dan bila kita melihat, dia kata wa anna la, dia kata sekiranya beliau tahu, maksudnya Nabi Sulaiman ni dia mati, baru dia tahu. Terangkan dia dah kena kerja macam hamba dah. Okey, kat sini apa nak sebut? Orang yang bila ada orang yang mati, bila kita melihat ada orang mati, orang akan buat apa? Orang akan, manusia ni akan, pakar manusia ni hebatnya, dia tengok je mati dah. Mati dah. Jadi macam arwah bapak saya waktu meninggal, mak saya kena panggil orang kampung. Ada yang faham, dipegang je, mati dah. Maksudnya manusia tahu bahawa manusia ni mati. Dia tengok keadaan orang ni, tengok kaki dia, tengok tangan dia, maka orang ni mati dah. Hebat tak manusia? Dia tahu orang ni mengandung, dia tahu orang ni bersalin, dia tahu orang ni dalam keadaan apa saja, dalam keadaan apa situasi, mereka tahu. Tapi jin ini sebenarnya dia tak tahu. Malahan manusia tahu kalau ada orang mati. Dia dah mati dah. Tapi jin dia tak tahu pun benda orang tu dah mati ke belum. Maksudnya sampai saat orang tu tarik putus nafas dia, mati dah, dia akan tidur sakit jantung contoh. Orang tu tidur kat katil, semua dah mati dalam tidur. Syaitan tak tahu dia dah mati ke belum. Syaitan tak mengetahui sebenarnya dia dah mati ke belum. Ini kelemahan syaitan, kelemahan jin yang manusia sendiri lagi pandai. Manusia sendiri lagi tahu. Lagi tahu, lagi hebat. Lagi hebat. Boleh faham benda gaib. Dan ayat Quran yang lain, inna wa anna la nadri asyarra urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Jin berkata dalam surah Jin ayat 10, kami tidak mengetahui adakah dengan adanya kawalan langit yang demikian hendak menimpakan bala bencana kepada penduduk bumi, ataupun Tuhan hendak melimpahkan kebaikan kepada mereka. Jadi mereka ni tak tahu satu benda. Apa yang mereka tak tahu? Mereka tak tahu perihal nak sebut adanya kawalan langit yang sedemikian. Sebab sebelum Nabi SAW, mereka dapat curi-curi berita langit. Tapi start daripada Nabi SAW, mereka tak dapat tahu tentang perkara gaib. Sebab mereka tak dapat naik ke atas langit. Ke atas langit. Ini cerita dipanjang dalam surah Jin. Bagaimana sebelum ni, Iblis ni dia tengok, kenapakah kita ni tak dapat naik ke langit? Tak dapat naik ke atas langit. Ini cerita tentang dalam surah Jin. Sebenarnya mereka ni tak tahu. Maka mereka pun bersidang. Kenapa di antara kita, Iblis tanya, dalam parlimen, dalam dunia ni, seorang pun tak dapat naik ke atas langit. Sedangkan sebelum ni dapat naik. Sebelum ni dapat naik. Maka jin-jin tersebut pun berbincang. Dan lalu berbual bersama mereka, dan Iblis mengatakan, cari jawapan dia. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi mereka pun berpecah dan mencari jawapan yang kenapakah mereka tak dapat untuk bersama, kenapa mereka tak dapat untuk mencari jawapan ataupun mencari berita langit. Kerana tiba-tiba ada meteor yang tembak mereka. Lalu mereka mencari sehinggalah mereka bertemu di satu tempat yang dinamakan ketika itu satu pergunungan yang waktu itu Nabi sedang balik daripada Taif. Dia bertemu dengan jin. Jin bertemu dengan seorang lelaki yang mereka tak kenal siapa lelaki itu. Lelaki itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kebetulan waktu itu Nabi sedang baca Quran. Lalu mereka pun balik. Dengar Quran tersebut, mereka pun balik daripada mana? Daripada situ, dan kemudian mereka beritahu dengan Iblis. Sebenarnya kami ada nak bawa satu berita. Dia kata, iaitu ada seorang lelaki yang membaca Al-Quran yang membawa kepada kebenaran. Dan apa dalam Al-Quran? Bagi tahu, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Maka ketika itu katakanlah wahai Muhammad, kami nak ceritakan, telah diwahyukan kepada kamu. Sesungguhnya ada berita ketika mana kamu balik daripada Taif, ketika manusia tolak kamu, ada jin-jin yang curi dengar.
Jin ini ada yang nyebut tentang jin itu ada 6 ekor. 6 orang lah. 6 orang. Jin tersebut ada beberapa jin yang disebut, ada yang kata 6 jin, ada yang kata 7 daripada nasibain. Ada daripada jin daripada nasibain. Jin tersebut adalah jin daripada Iraq. Jin daripada Iraq. Tetapi akhirnya mereka ini memberitahu kepada iblis bahawa mereka ini faqalu, mereka berkata kepada kaum dia, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah mendengar satu bacaan yang sangat ajaib. Qur'anan ajaba. The amazing. Al-Quran is the amazing. Maksudnya dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris gitulah. Kita pernah tak nampak ada satu Al-Quran daripada grup rumah ngaji. Betul RN, rumah ngaji. Dia ada satu Quran yang diletakkan tu daripada Cordoba. Sistem Cordoba diletak Al-Quran amazing. Ada tak? Siapa yang tahu? Kitab dia tebal. Al-Quran amazing betul. Ya, Al-Quran amazing adalah ambil daripada ayatul Quran surah Jin. Yang mana ayat tu daripada syaitan sebenarnya. Syaitan yang bercakap, dia kata bahawa syaitan itu dikata inna sami'na Qur'anan ajaba. Dan yahdi ila rusydi. Saya mendengar bahawa Quran itu membawa kepada kebenaran. Fa'amanna bih. Maka syaitan-syaitan yang daripada nasibain itu lalu mengucapkan kepada iblis ketika itu, fa'amanna bih. Kami beriman dengan Al-Quran tersebut. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami takkan sekali-kali mensyirikkan Allah dengan satu-satunya Tuhan kita. Ingat, ketika itulah maka bermulanya peristiwa masuknya Islam jin-jin. Jin-jin ni masuk Islam. Hebat Waktu ketika itulah berbondong-bondong jin memeluk Islam. Dan sehinggalah mereka ni berdakwah dan sehinggalah tersebar Islam di dalam jin, maka mereka nak bertemu kembali dengan Nabi dalam bai'ah, kepada Nabi dalam bai'ah daripada bai'ah, iaitu bai'atus syajarah, satu bai'ah jin-jin yang pada ketika itu disebut malam jin. Ketika itu Nabi SAW, hadis Bukhari dan juga hadis-hadis yang sahih, ketika mana Nabi di Mekah, orang jin-jin ni panggil Nabi. Dan Nabi SAW datang dan dia berkumpul di satu tempat, dinamakan tempat berkumpulnya itu dengan Masjid Jin. Dekat dengan Masjid Syajarah di Mekah. Jalan hujun tu, dekat-dekat dengan tempat tabung haji, jalan ada satu nama Masjid Syajarah. Depan lagi sikit, lebih kurang 50 meter, Masjid Jin. Tempat berkumpulnya jin dan berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in untuk memeluk Islam. Dibacakan kepada mereka ini surah Ar-Rahman. Allah perintahkan membaca surah Ar-Rahman. Dan ketika itulah mereka mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon makanan yang lain selain dari makanan mereka, iaitu asap. Maka Nabi kata, barang siapa di antara kamu Allah perkenankan, wahai jin yang membaca bismillah, kamu ambil tulang-tulang bekas makan manusia ni, kamu ambil dan kamu baca bismillah, nescaya pasti akan disalutkan dengan daging. Maksudnya untuk makanan jin beriman adalah tulang. Ingat maksudnya spesialis kepada makanan yang tulang ini kepada jin Islam saja. Syaitan tidak boleh dibenarkan makan tulang. Sebab tu ada orang bagi tahu, kalau kita rumah kalau kita tak nak ngacau syaitan ni, kita kena tulang-tulang kena buang sebelum kita tidur. Apa masalah? Sebenarnya yang kita tak nak masuk rumah kita ni syaitan, bukan jin. Yang kita tak nak masuk rumah kita ni syaitan. Sebab waktu masuk rumah ni tutup dengan bismillah. Minum air tutup dengan bekas, dengan baca bismillah. Kan? Yang itu kita tak nak syaitan ikut kita. Tapi kalau yang tulang tadi tu, itu yang kita bimbang. Sedangkan jin-jin yang boleh makan tulang semuanya dari kalangan Islam, dari kalangan Muslim. Okey, saya nak bagi tahu satu benda. Apa terjadi? Pada waktu itu, dia dapat jawapan. Kenapakah waktu itu meteor-meteor menembak mereka? Rupa-rupanya jawaban mereka, iblis pun tak tahu. Rupa-rupanya Rasulullah telah lahir. Hebat tak hebat? Mereka tak tahu sebenarnya sebab kenapa mereka tak dapat naik. Cari-cari jawapan, rupa-rupanya mereka tahu ada Rasulullah telah pun diutuskan. Maksudnya mereka ni lemah.
Mereka tak tahu sebenarnya. Mereka, kita ingatkan mereka ni hebat sangat, gini-gini. Tak. Mereka sampai tak tahu Rasulullah dah lama dah jadi Rasulullah. Pengetahuan mereka ni jahil. Kalaulah mereka pandai. Kenapa kita nak jadikan mereka ni sebagai orang yang macam bomoh-bomoh? Nak tahu benda mencuri, jumpa bomoh. Bomoh tak tahu. Mati pun dia tak tahu. Macam mana kita nak minta benda-benda yang pelik, kita minta pada dia. Sedangkan mereka tak tahu. Kita nak panjang umur, kita minta pada syaitan. Syaitan pun kata gini. Percaya? Mereka sendiri tak tahu. Kalau sebelum zaman Nabi ada. Mereka boleh curi-curi melihat arash. Tapi kalau selepas lahirnya Nabi, mereka tak dapat melihat. Mereka tak dapat naik ke langit dunia. Ke langit untuk mencuri-curi berita daripada malaikat. Allahu'alam. Jadi kena tahu, zaman Islam, maka tidak ada lagi berlaku jin-jin boleh mengetahui perkara gaib. Kalau ada yang berkawan dengan jin semata-mata nak tahu perkara gaib, bodoh gitulah. Maksudnya manusia lagi pandai daripada jin. Kelemahan yang pertama, dia tak tahu perkara gaib. Yang kedua, kelemahan yang kedua, jin tidak dapat mampu menandingi Al-Quran atau menciptakan mukjizat. Itu tak boleh. Kita terus next. Yang kedua, jin tidak mampu menandingi Al-Quran dan mencipta satu mukjizat. Walaupun dia jin hebat, dia tak dapat pun. Sama juga macam manusia. Tak dapat menandingi Al-Quran, tak dapat menulis wahyu. Tak dapat. Okey, yang ketiga. Selain itu, dah sebut tadi dah. Cuma saya nak sebut balik. Selain itu, jin tidak mampu menembusi bahagian langit tertentu di dunia, di langit dunia dan akhirat. Mereka tak dapat. Dia tak dapat tembus alam barzakh. Dia tak dapat tembus alam daripada lepas daripada langit dunia ni, mereka tak dapat tembus. Sampai langit je. Atas lagi mereka tak dapat naik. Dia macam manusia juga. Sampai langit dunia ni je. Naik kapal terbang. Kerana wa anna lamassana as-sama' fawajadnaha mali'at harasan syadidan wa syuhuban. Kami berusaha mencari berita langit. Lalu kami dapati langit itu penuh dengan pengawal-pengawal yang kuat kawalannya. Ini sebelum ditahu Nabi dah lahir. Kami pergi ke langit macam biasa. Sebelum ni boleh. Tapi tiba-tiba sekarang ni, semenjak ni tak boleh dah naik. Kerana kami dikawal oleh rejaman-rejaman api yang menyala. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Padahal kami dahulu biasa menduduki tempat-tempat perhentian di langit bagi mendengar percakapan penduduknya. Nampak tak kat sini? Yang mana sebelumnya kami biasa duduk di atas langit. Malahan Iblis pernah naik ke syurga. Syurga. Dulu jin-jin boleh naik ke langit. Mendengar penduduk langit, malaikat bercakap, dicuri-curi dengar. Ini dulu jin boleh naik. Jin-jin Ifrit zaman Nabi Allah Sulaiman ni semua boleh naik. Tetapi saat mana lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diharamkan bagi mereka naik ke langit. Jadi ingat dulu sihir, bomoh boleh percaya. Dululah. Tapi kalau percaya, syirik lah. Sekarang, buang masa percaya. Sebab memang mereka tak boleh mencuri berita-berita langit. Jadi kalau mereka tak boleh mencuri, buang masa kita tanya dia. Apa yang terjadi, kita akan datang. Boleh faham? Okey. Tak apalah. Bomoh menipu. Yang kita ni dok percaya dia menipu, kenapa? Bodoh gitu. Saya marah betul orang yang percaya dengan bomoh. Geram. Macam mana boleh percaya? Sedangkan mereka ni bodoh lebih daripada kita. Benda gaib tak tahu. Tapi kita nak tahu benda gaib, kita belajar dengan jin. Itu masalah. Percaya dengan Tok Bomoh. Sibuk. Masa saya ingat lagi saya di Badis Lancar. Ada satu sahabat, ada satu tukang ngurut ni. Dia ngurut orang rumah. Dia cerita tentang, dia kata dia ambil ilmu daripada daripada Puteri Sentubong. Daripada 7 puteri. Dia kata dia ni keturunan dari 7 puteri. Jin dia kata. Keturunan puteri, dia kata lepas tu dia kata dia pandai, dia menurun dia kata. Dia bukannya kadang-kadang bila dia duduk kat rumah tu dia macam senyap je, anak-anak ni faham lah, dia sedang menurun. Saya cuba dalam hati saya, ya Allah, apa kau bangga sangat dengan ada keturunan 7 puteri lah, keturunan jin lah. Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Allah bagi tahu sebaik-baik kejadian yang pernah kami ciptakan.
Setiap seluruh makhluk yang Allah telah ciptakan, wa bada'a khalqal insani min tin, yang kami jadikan dia daripada tanah. Saya berbangga, mak saya adalah manusia, bapa saya manusia, tapi dia bangga pula dia ada keturunan dari jin. Ada tak satu orang yang keturunan daripada jin dan manusia pada zaman sebelum Nabi yang disebut dalam Quran? Siapa? Kalau buka dalam tafsir Ibn Katsir, cuba teka siapa? Dalam tafsir Ibn Katsir, satu nama yang disebut dalam Al-Quran, yang dia ni keturunan dia manusia dan keturunan jin. Ini Ibn Katsir kata. Dia antara bapa dan ibunya ada jin dan manusia dan dapat lahir dia. Dapatlah lahir dia. Dalam Al-Quran ada sebut nama dia. Ada sebut nama dia. Putri Balqis. Putri Balqis. Itu dia antara orang yang dia ada antara dua. Di antara bapa dia dan ayah ibunya, mana-mana kedua-duanya ada di antara mereka yang manusia dan berkahwin dengan jin. Jadinya, di sini disebut Ibn Katsir malahan menyebut, malahan boleh tak kita berkahwin dengan jin? Dia sebut kat situ, adakah boleh berkahwin dengan jin? Dengan jin. Kat sini kita pelik. Kalau betul macam tu, maksudnya boleh kahwin dengan jin lah. Okey, dekat sini, kalau kita lihat berkahwin dengan jin ini, para ulama berselisih pendapat tentang keharusan berkenaan kemungkinan berlakunya perkahwinan antara manusia dan jin. Manusia dan jin ni, dia boleh kahwin ataupun tidak, dia bukan masalah itu. Masalah dalam Islam ni, dia haram berkahwin dengan jin. Tu. Zaman sebelum kita, perkara ni tak diharamkan. Cuma nak bagi tahu, yang dikatakan tidak boleh, maka dia tidak boleh. Bukan dikata tak boleh tu maksudnya dari segi fizikal, dari segi klinikal, tapi dari segi hukum, dia tak boleh berkahwin. Kita pada umat Islam tak boleh berkahwin dengan jin. Bukan tak boleh tu maksudnya benda tu tak boleh kahwin. Tapi hukumnya tak boleh. Macam kita, dikata bahawa pernah dikata di antara manusia, adakah riwayat mengatakan ia pernah berlaku di tempat bernama Qusta di Iraq. Al-Amash ini kata meriwayatkan bahawa, menceritakan bahawa seorang lelaki manusia berkahwin dengan jin. Lalu ditanya, kalau kita melihat dalam kitab Al-Badaruddin Ash-Shibli, Al-Akam Al-Murjan fi Ahkam Darul Qalam, dia menyebut bahawa ada seorang lelaki ni, lalu dikata berkahwin dengan jin. Lalu ditanyakan kepada jin itu, apakah makanan yang kamu suka? Jin menjawab nasi. Lalu kami membawakan nasi dan melihat genggaman nasi terangkat tanpa melihat seorang pun berada di situ. Jadi dia cakap dengan orang ni, isteri dia jin. Lalu dia angkat jin tu, dia angkat makanan terdepan kami. Ini para ulama ada menceritakanlah perihal. Dan dikatakan bahawa pendapat terpilih tidak harus berlaku. Tapi ada juga mengatakan boleh, ada kata tak boleh. Jadi ini perbezaan antara ini, nak sebut panjang cerita dia. Cerita dia panjang. Jadi banyak dalam kitab Al-Akam, dalam kitab-kitab yang dalam kitab tafsir banyak menceritakan tentang ini. Tapi walaupun bagaimanapun, para ulama tetap juga melarang sama sekali berkahwin dengan jin. Tapi masalahnya boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh tu sebab kita dalam zaman Islam tak pernah lagi kita mengetahui benda tu. Jadi wallahu a'lam. Sebab tu ada kes rogol, kena rogol jin dan sebagainya. Jadi wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya pun tak berapa mahir benda ni. Cuma nak bagi tahu yang tak boleh itu kerana hukum. Kerana hukum. Okey. Saya baca sikit lagi, saya lupa. Apa lagi? Nur Hayati. Doropiah Yaakob. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nur Hayati, Kak Nur Hayati Yati. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Kak Rahmah Ishaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Kak Zarina Sultan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Noreha Ibrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Yuzra Linda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, Quran amazing. Betul Kak Anissa. Wajuhu. Jawab. Rumah ngaji. Quran amazing. Quran amazing. Zaman dulu semua orang percaya Tok Bomoh. Puteri Gunung Jerai lah. Puteri Gunung Ledang lah. Jadi, Puteri Gunung Ledang kan duduk dekat tu. Dekat Gunung Ledang tu. Kalau Puteri Sarah aku kat KL. Kat KL. Okey.
Memang ada Ustaz, saya tak ingat tu Nakin Putri Balqis. Putri Balqis. Zaman dulu ada yang kahwin dengan jin, wallahu alam, yang hamil, hilang kandungannya. Ustaz, kalau orang bunian tu macam mana? Sama. Orang bunian tu jin. Ustaz, macam mana orang yang mengaku berkahwin dengan bunian? Dia kalau kahwin dengan bunian, haram. Dia kena cerai. Sebab dia tak boleh. Memang syariat Islam tidak membenarkan kahwin jin dengan manusia. Okay. Boleh tu lain cerita. Masalahnya hukum tak boleh. Boleh faham? Boleh tu boleh. Tapi kita tak boleh berkahwin dengan dia. Sebab hukum tak boleh. Tidak dibenarkan kahwin. Kahwin dengan jin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi kita tahu je satu benda, iaitu dia kita tak boleh kahwin dengan dia. Bukan kerana apa? Kerana satu benda, iaitu kerana dia jin lah. Kerana diharamkan oleh Islam. Wallahu a'lam. Okey, jadi je. Terus lagi. Apa tadi? Sambungan lagi. Iaitu yang seterusnya tadi, dia maksudnya dia tak boleh naik ke langit. Tak boleh naik ke langit. Itu yang ketiga. Telah menembusi langit. Sebelum tu boleh. Maksudnya sebelum tu jin boleh naik ke langit. Sebelum tu boleh kahwin dengan manusia. Tapi sekarang, zaman Muhammad, Rasulullah, umat Muhammad dah tak boleh. Dah tak boleh. Dalam ayat surah Ar-Rahman lagi. Surah Ar-Rahman, maksudlah jin ni, waktu peristiwa malam jin tu, Allah memerintahkan Nabi supaya membacakan surah jin. Lalu dia baca, Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan juga manusia, sekiranya kamu dapat menembus keluar daripada kawasan-kawasan langit bumi. Kalau kamu try lah. Kamu boleh keluar tak dari langit, dari bumi ni, bagi melarikan diri daripada kekuasaan dan balasan kami di padang mahsyar kelak. Cuba kamu menembus keluar, maka kamu tidak akan berjaya. Melainkan dengan satu kekuasaan yang mengatasi kekuasaan kami. Masakan dapat? Takkan dapat. Jadi, ingat, jin tak dapat lari daripada langit bumi ni pun sekalipun. Dulu boleh tak? Dulu boleh. Sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai. Okey, seterusnya yang keempat, yang pertama tadi, kelemahan jin adalah jin tidak mengetahui perkara gaib. Yang kedua, jin tidak mampu menandingi Al-Quran dan tidak menandingi Al-Quran dan tidak mampu mencipta mukjizat. Yang ketiga, jin tak dapat menembus bahagian langit dan mencuri-curi dengar beritalah langit. Yang keempat, jin tak mampu. Satu lagi, apa yang tak mampu lagi? Jin tak mampu menguasai hambanya yang ikhlas. Jin tak mampu menguasai hambanya yang ikhlas. Dibawakan banyak Al-Quran daripada ayat 39 hingga 42. Ayat 42 dan daripada surah Al-Isra ayat 65. Surah Sad ayat 82. Qala fabi izzatika dikata la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, dengan kekuasaanmu wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka semua kecuali para hamba-Mu yang zuriat daripada zuriat Adam itu yang ikhlas hatinya dan dibersihkan daripada sebarang kederhakaan dan penyelewengan. Surah Sad ayat 82. Okey, banyak lagi ayat-ayat dalam surah ini. Maka satu hari Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya Ibn Al-Khattab, dia kata orang yang hebat imannya, ikhlas hatinya, maka syaitan tak dapat nak lawan. Ya, satu hari ketika mana Ibn Khattab ini, iaitu Umar Ibn Al-Khattab, ketika mana Nabi menyebut kepada Sayyidina Umar, Ya Ibn Al-Khattab, wahai Umar Ibn Al-Khattab, walladhi nafsi biyadih. Nabi kata, demi Allah yang jiwaku berada di tangan Allah. Ma laqiyaka syaitana salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik. Dia kata, setiap kali syaitan bertemu dengan kamu di satu jalan. Kamu tahu tak wahai Umar? Setiap kali kamu jalan di satu jalan, maka dia kata bahawa nescaya syaitan akan mencari jalan lain yang tidak sama dengan jalan itu. Umar ni bila jalan, syaitan lalu jalan lain. Ini Nabi sebut. Ini hadis daripada Bukhari wal Muslim. Maksudnya, setan lah jalan lain. Kita lalu jalan ni, syaitan lain. Kita ni, ya Allah, perangai macam setan.
Perangai macam syaitan. Syaitan ikut kita pula. Ya, ini ni hebat Omar. Oh Omar. Ada satu lagi kisah daripada satu kisah daripada Dr. Omar Sulaiman pernah cerita dengan saya, iaitu dalam kitab Al-Alamu Jin wa Syayatin. Boleh buka dalam halaman 153. Dia kata bahawa Profesor Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar dia membawakan kisah tentang kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Kisah ni bukan dia je, banyak dalam tafsir. Iaitu Ahmad bin Hanbal ni, iaitu Imam Hanbali, pengasas mazhab Hanbali. Imam Ahmad ni, ketika zaman hidup dia ni didatangi oleh wakil khalifah Al-Mutawakkil. Mutawakkil. Iaitu wakil khalifah Al-Mutawakkil. Mutawakkil billah. Yang ini dikata datang kepada dia, satu wakil khalifah ni, yang meminta bantuan untuk berdoa dan mengubati seorang hamba yang dirasuki jin. Dia datanglah daripada istana. Dia kata, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata boleh tak datang ke istana kejap? Kerana ada dia kata hamba wanita ataupun pelayan istana sedang dalam keadaan dirasuk jin. Maksudnya kita panggil apa kalau rasuk jin? Histeria. Imam Ahmad, dia kata, Imam Ahmad mengarahkan wakil, dia tak nak pergi. Imam Ahmad tak nak pergi. Lalu Imam Ahmad kata apa? Mengarahkan wakil khalifah tadi, membawa sepasang selipar dia. Dia kata, nah ambil selipar aku ni. Selipar aku ni. Dia kata, bawa balik. Bawa pergi sana. Bawa selipar aku ni. Dan kemudian bawa selipar aku ni, dan kemudian untuk apa dia? Untuk, dia tanya balik, ni untuk apa wahai Imam Ahmad? Maka Imam Ahmad kata, ini untuk kamu pergi sana, kamu cakap dengan jin tu. Pergi ke jin kena rasuk tu, kau cakap dengan jin tu. Jin tu ugut dia. Dengan selipar ni. Dia kata bahawa yang berasuk itu, kalau kamu tak keluar dari badan perempuan ini, maka kamu akan dipukul dengan 70 kali pukulan oleh Imam Ahmad nanti. Jadi ini selipar dia ni. Jadi kamu kena keluar. Kalau kamu tak nak keluar, dia kata, aku akan memukuli kamu dengan 7 kali pukulan. Selepas berbuat demikian, jin itu berkata. Lalu jin tu lari terus keluar. Aku dengar dan taat kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Maksudnya, dia taat kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Boleh faham? Dan kemudian, ketika mana sekiranya beliau mengarahkan ku keluar dari Iraq sekalipun, aku pasti akan keluar. Ini orang beriman. Imam Ahmad adalah orang yang mentaati perintah Allah. Orang yang mentaati Allah dan ditaati oleh semua makhluk yang lain. Hamba wanita itu kemudiannya pulih daripada rasukan. Selepas itu Imam Ahmad bin meninggal. Jin yang pernah merasuk wanita itu datang kembali dan kawan Imam Ahmad cuba mengulangi ugutan. Imam Ahmad dah tak ada dah. Lepas tu dia pun ugut dengan ugutan yang sama. Kalau kamu ni selipar Imam Ahmad, dia kata. Kalau kamu tak lari, aku akan pukul dengan 70 kali pukulan. Maka jin tu kata apa? Aku tidak akan keluar dari wanita ini dan aku tidak akan mentaati perintahmu. Imam Ahmad dahulunya adalah orang yang mentaati Allah. Sehari ni kasut dia je. Buat apa? Dia pun dah mati. Kami diarahkan supaya mentaatinya saja. Jadi dalam tabaqat Anabilah. Jadinya ceritakan tentang hari ini. Hari ini jin, dia tak takut pun dengan bacaan Quran ke apa. Dia takut dengan apa? Yang membaca. Dia bukan takut dengan Al-Quran. Yang orang lain baca, kalau yang fasik baca Quran, dia tak takut pun. Yang dia takut tu orang yang baca. Sebab itu, pernah sekali, saya ingat Ibn Abbas, dia kata. Ibn Abbas baca dengan ikhlas, maka gini, Ibn Abbas ni kalau baca, kalaulah dia baca, bukannya ni, gunung Uhud pun boleh hancur. Boleh, kerana ikhlasnya hatinya. Jadinya, ketika itulah Imam Ibn Jauzi menyebutkan satu kisah berlakunya antara seorang lelaki di antara sebatang pokok dan syaitan. Di satu tempat ada sebatang pokok yang dipuja dan disembah oleh penduduk setempat. Laki ini beriman ni berhasrat memotongnya bagi menghalang syirik dan mengembalikan tauhid kepada Allah. Ketika mahu menebang pokok, beliau dihalang oleh iblis yang menyamar dalam rupa bentuk lelaki. Iblis menawarkan 2 dinar pada setiap hari, diletakkan berhampiran bantal tidurnya. Sekiranya lelaki itu membatalkan hasratnya.
terpengaruh dengan tawaran iblis. Lelaki itu membatalkan hasratnya pada keesokan harinya. Lelaki itu mendapati 2 dinar benar-benar diletakkan di tepi bantalnya, sebagaimana yang dijanjikan. Pada hari berikutnya, lelaki itu marah kerana 2 dinar tiada sebagaimana yang dijanjikan. Jadi pada hari pertama ada. Pada hari kedua dah tak ada dah. Tadi dia datanglah tak puas hati. Dia pun halang. Dan aku nak halang, dan aku adalah, kata bila saya dikatakan apa, maka jin tu dapat mengalahkan lelaki tersebut. Padahal pada awalnya lelaki tersebut dapat mengalahkan jin, syaitan itu. Tapi setelah mana dirasuah dengan 2 dinar, ketika itu, maka esok harinya, dia pergi lagi, jin dan syaitan dapat mengalahkan lelaki tersebut. Wallahualam. Jadi itu panjang cerita ni, saya pendekkan je. Yang kelima, jin tidak mampu menyamar dalam rupa Nabi. Dia dapat kelemahan dia tak dapat menyamar dalam muka Nabi. Jadi kalau kita mimpi Nabi, benar. Wallahualam. Dan yang keenam, jin juga tidak mampu mengatasi zikir kepada Allah. Jadi Nabi dia tak mampu untuk mengatasi zikir kepada Allah. Wallahualam. Jadi itu di antara sedikit sebanyak untuk hari ini cerita tentang jin. Nanti kita akan membincangkan lagi beberapa perkara yang boleh dibincangkan tentang jin. Malam ni tak sempatlah untuk berbicara. Jadi banyak lagi benda-benda yang tentang jin ya. Yang kelemahan-kelemahan, kelebihan-kelebihan daripada jin ini banyak. Antaranya kita kena jauhkan diri daripada syaitan. Nanti akan datang kita masukkan, kita kena jadi bukan daripada golongan-golongan syaitan. Contoh. Satu hari Nabi SAW pernah sebut ada seorang lelaki ni dia mengikut syaitan. Antaranya apa? Satu hadis rawahul Bukhari Muslim. Dzaka rajulun. Ketika tu Rasulullah tengok dia ni seorang lelaki yang lalai. Dia tak bangun subuh. Jadi Nabi pun kata, azaka rajulun bala syaitan. Lelaki itu telah dikencing oleh syaitan di kedua telinganya. Fi uzunai atau qala fi uzuni. Dan di telinganya. Rawahul Bukhari wal Muslim. Jadi kalau orang yang saat mana dia tak bangun subuh, sebenarnya dia dah dikencingkan di kedua telinganya oleh syaitan. Jadi kalau kita tak nak dikencing syaitan, tak nak dekat dengan syaitan, kita bangun subuh. Syaitan tak dapat kencing telinga kita. Bila kita tak bangun subuh, maka kita dikuasai syaitan. Jadi ada benda macam-macam lah yang kita akan bincang pada minggu depan tentang bagaimana caranya untuk kita mengelak diri daripada syaitan. Mengelakkan diri daripada syaitan. Yang ini 6 perkara, cuma kelemahan-kelemahan syaitan yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Saya ulang kali dalam beberapa kejap. Iaitu pertama, jin tak dapat mengetahui perkara gaib. Yang kedua, jin tidak mampu mencipta mukjizat dan menandingi Al-Quran. Yang ketiga, jin tidak mampu menembusi bahagian langit dan mengetahui perkara gaib dan mencuri berita dari langit. Yang keempat, jin tidak mampu menguasai hambanya yang ikhlas. Yang kelima, jin tidak mampu menyamar dalam rupa Nabi. Dan jin juga tidak mampu mengatasi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wallahu a'lam bissawab. Okey. Manusia dengan orang bunian. Boleh ke? Okey, bila dah sebut tentang bolehkah tu nanti kita bawa lah. Tapi memang hukum tak boleh. Tak boleh kita berkahwin dengan jin. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Okey. Terusnya, Assalamualaikum Ustaz. Adakah syaitan golongan jin? Ya, syaitan memang ada 2 golongan. Ada syaitan yang pertama, syaitan dengan syaitan boleh maksudnya tak faham ya. Adakah syaitan golongan jin? Ya, jin ni syaitan ada 2 golongan. Yang pertama daripada kalangan jin dan yang kedua dari kalangan manusia. Manusia. Tapi kalau jin kalangan yang di situ dalam ni adalah jin dari kalangan syaitan dari kalangan jin. Boleh faham Iblis pun jin. Ingat perempuan, benda-benda semua, iblis jin, ifrit jin, orang bunian jin. Dia tak ada lain melainkan malaikat, manusia, jin. 3 ni je. Kalau kita jumpa ada satu makhluk pocong lompat depan kita, dekat belakang kereta kita ni ada, tiba-tiba ada orang. Kan? Cuba contohnya Kak Asmah, kan? Tengah-tengah bawa kereta malam-malam, tengah-tengah tengok, tiba-tiba kat kita punya belakang kita ni ada macam ada orang. Kita tengok kat side mirror, rupanya ada orang tengah, orang perempuan duduk tengah gitu, dengan pakai sampul macam kain pocong gitu kan. Sebenarnya jangan bimbang, itu bukan hantu apa-apa, itu bukannya roh. Dia adalah jin yang menyamar. Jin yang menyamar. Jadi jangan takut
Kalau macam ada tiba-tiba lalu jalan kawasan macam pergunungan, kan Ibn Abbas kata, jin ini yang kuat-kuat dia akan berada di pergunungan. Maka jin-jin itulah yang boleh menyamar. Dalam banyak-banyak jin, berjuta jin. Tak semua jin boleh menyamar. Dia ada jin-jin yang kuat dia yang boleh menyamar. Jin-jin yang kuat dia tak duduk di samping kita. Tak. Dia duduk dekat kawasan-kawasan pergunungan. Itu Ibn Abbas kata. Duduk kawasan lautan. Ini jin-jin yang kuat. Jadi kalau kita lalu kawasan Greek, pergunungan-pergunungan tu, yang tu jin-jin kuat. Antaranya nak tahu jin ni kalau dekat dengan kita yang kuat ni, antaranya Imam Ghazali sebut, pernah disebut oleh Ismail Kamus. Antaranya adalah bila kita dia dekat dengan kita ni, jin yang boleh menyamar ni, kuat ni, kita bila dekat dengan kita, kita rasa meremang. Dia macam, tengkuk kita macam rasa, betul, di antaranya. Walaupun Jibril sekalipun. Malaikat Jibril datang dengan kita, Jibril, kita akan rasa. Kalau Jibril. Maksudnya, sebab tu antara Imam Ghazali sebut, antara tanda Lailatul Qadar, Lailatul Qadar tandanya adalah bila kita rasa meremang. Bila rasa meremang, terus berdoa pada Allah. Sebab antaranya itu adalah tanda malam Lailatul Qadar. Sebab malaikat turun. Jadinya, dia kata, antara malaikat yang boleh menyamar. Kalau malaikat lain, malaikat aktif tak ada. Jadi kalau jin pun sama. Kalau dia lalu sebelah kita, jin biasa tak. Tapi kalau jin yang kuat macam Ifrit, jin yang boleh menjelma ni, dia lalu sebelah kita saja, walaupun tak nampak, kita akan ada tindak balas. Iaitu kita akan rasa tengkuk kita maknanya akan meremang. Jadi kalau kita lalu, macam Kak Asmah, kau siapa kan? Lalu, Kak Siti Hawa lalu, satu hutan ke, tiba-tiba meremang, merema tu, tiba-tiba adalah sebelah kita tu jin. Cuba tengok belakang, ada tak ada? Try, tengok belakang. Kat kita tu tengok. Dia garanti ada. Dia kalau tengok belakang tu tak ada, kita tengok depan kita dah ada dah. Macam itulah. Wallahualam. Jadi jangan takut. Jangan takut. Kalau nampak ada jin kat rumah bilik macam saya pergi Mersing ke, kalau ada jin perempuan masuk, biasa saya akan suruh keluar lah. Keluar. Ini kalau bini aku nampak ni, jin perempuan biasalah. Saya bukanlah takut, cuma segan. Segan. Takut-takut peramah pula jin perempuan tu. Hai bang, nak ke mana? Sudah. Sebab tu kalau saya pergi Mersing, ialah berbukit, bergunung, saya malam-malam saya ajak kawan. Allahuakbar. Jadi insyaAllah, okey. Jadi saya tanya, maksudnya kita akan bincanglah yang akan datang tentang bolehkah sebenarnya dari segi hukum kita berkahwin dengan jin mengikut perspektif Islam, dan yang kedua, kita nak mengetahui cara-cara mengatasi batasan-batasan jin ini. Kerana semua perkara yang kita buat ini boleh menyebabkan jin tak boleh menguasai kita. Menguasai kita. Dan sebelum ni kan istiqamah kan? Okey, itu lain. Yang ini disebut macam contohnya tidur malam, tidur apa, waktu kita ni makanan kita ditutup macam mana, kalau nak masuk tandas pukul berapa, kalau kita nak ni pukul berapa, kalau kita membazir, perangai syaitan. Apa saja perangai syaitan yang Nabi tak bagi buat, adalah kenapa? Kerana bila kita ikut perangai syaitan, maka syaitan boleh menguasai kita. Itu saja. Apa saja jangan sampai syaitan boleh menguasai kita. Makanan kat rumah kita, minuman kita, kehidupan kita, keluarga kita, jangan sampai mereka dapat masuk. Tapi macam mana nak tutup semua tu? Ruang-ruang syaitan tu, yang ini kita bawa pada masa-masa yang akan datang. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, bonda-bonda hidup lagi tak mati dan jemput saya lagi, insya-Allah pasti kita akan bertemu lagi. Wallahu a'lam bissawab. Jadi buang sampah sarap sebelum tidur tak ada kena mengena. Sebab ingat sampah sarap tu tahulah wallahu a'lam. Tapi kalau tulang adalah jin Islam saja. Jin Islam yang makan tulang. Jin kafir, syaitan tak makan tulang. Tak makan tulang. Jadi tak ada masalah lah. Jin Islam tak ada masalah. Yang masalahnya syaitan. Syaitan ni jin kafir. Jin kafir. Kalau jin Islam, biarkan je lah. Kat rumah kita. Okey, wallahualam. Jadi insyaAllah kita terus baca. Dah baca surah Al-Mulk ke belum? Belum Ustaz, belum. Belum ya? Okey, insyaAllah kita baca surah Al-Fatihah untuk menyelangi bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sekejap. Buang sampah sarap sebelum tidur ni semua ni saya akan bawa dalam minggu depan kalau ingatkan masa saya balik. Sebab apa kena mengena buang sampah dengan jin saya pun tak nak dengar. Jadi saya pun kena tengok balik dalam kitab ni ada ke tak. Jadi kalau ada kita boleh bincangkan pada minggu yang depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم إن شاء الله. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Ustaz Khairul Fahmi, yang Muhammad Anwar yang bersama kita pada malam ini untuk kuliah Isyak. Kita bertajuk begitu rupanya kisah Nabi Adam dan bacaan Al-Mulk sebentar tadi. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang disampaikan, dilimpahi pertamaan ilmu, jadikan ibrah pengajaran daripada ilmu yang telah disampaikan tadi tentang alam jin, iaitu kelemahan-kelemahan jin. Mudah-mudahan kita terus jauhi dari golongan syaitan, insyaAllah. Dan kita akan sambung kuliah-kuliah nanti, teruskan bersama dengan Program Gubernur Iman untuk mendengar lebih lanjut lagi tentang alam jin, syaitan, iblis dan sebagainya, insyaAllah. Syukran jazilan kepada tim Gubernur Iman dan juga kepada para jemaah yang sudi bersama pada malam ini. Mudah-mudahan kita dihiasi dengan ketakwaan, dilimpahkan ruah yang diringankan langkah kita dalam kebaikan. Dan untuk kuliah esok kita akan bersama dengan Ustaz Abdul Hadi Johari yang akan memimpin bacaan Yasin, tahlil, doa dan tazkirah. Teruskan bersama dengan kuliah-kuliah yang telah kita sediakan untuk besok sebagai penutup kuliah. Sekali lagi dipersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memimpin bacaan tasbih kafarah. Terus menutup kuliah dengan surah Al-Asr. Saya sudah hidup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.